تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره ومعارفه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan hendaklah engkau jadikan dalam tiap-tiap sesuatu itu dengan Allah. Baik. Jadi sambung oleh risalah kun ma'allah. Hendaklah keberadaan seorang itu bersama Allah Ta'ala. Jadi apabila seorang itu hendak berada bersama dengan Allah, artinya tidak bersama dengan yang lain, maka bagaimana? Ingat, dan hendaklah engkau jadikan dalam tiap-tiap suatu itu, tiap-tiap suatu apa maksud? Yakni dalam apa jua keadaan, kelakuan atau situasi apapun, termasuk dalam tiap-tiap suatu. Tak kira lah sama ada keadaan kita mengerjakan ibadat, ataupun keadaan kita tidak buat ibadat, tetapi kita buat perkara-perkara yang harus. Contoh seperti makan, itu harus. Itu pun dituntut juga kita jadikan kita dengan Allah. Minum itu juga masuk dalam benda yang harus. Tidur itu juga masuk benda yang harus, tapi dituntut kita jadikan kita ini dalam masa-masa tadi ini dengan Allah. Itu maksudnya. Hendaklah engkau jadikan dalam tiap-tiap sesuatu. Itu umum kan? Sama ada dalam ibadat kan, tentulah memang dengan kita, bila kita berada dalam waktu ibadat, waktu taat, kita dengan Allah juga. Yang kita pandang bahawa kita dapat melakukan taat itu adalah dengan hidayah, taufik daripada Allah. Sebab waktu ini dia ada 4 saja, iaitu waktu taat, pada waktu maksiat, pada waktu nikmat, dan yang keempat waktu musibah atau bala. Kita tak lepas daripada 4 waktu. Tang mana kita duduk, tang mana kita berada. Seperti mana kata Abul Abbas Al-Mursi, awqatul abdi arba'atun la khamisa laha, at-ta'atu wal ma'asiyatu wal ni'matu wal baliyatu. Dia sebut gitu. Waktu-waktu hamba itu ada 4. La khamisah laha, tidak ada yang kelima. 4 saja, tak ada nombor 5. Pertama waktu taat, yang kedua lawan taat maksiat, yang ketiga waktu nikmat, lawan bagi nikmat ialah musibah atau bala. Kita tak lepas daripada 4 waktu ni. Maka dalam 4 waktu ni kita dituntut menjadikan diri kita ini dengan Allah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana
Bukan kita bersama dengan nafsu kita, syahwat kita, keinginan kita. Tidak. Itu Allah, bersama dengan Allah. Baik. Dan bagaimana pula kita nak menjadikan diri kita ini dengan Allah pada waktu maksiat? Kita bukan maksum seperti para Nabi Rasul, para malaikat alaihi wassalatu wassalam, kan? Maknanya kita ini tak mustahil jatuh dalam maksiat. Tetapi sungguh pun kalau kita jatuh dalam maksiat, kita masih lagi boleh menjadikan diri kita bersama Allah. Mana? Iaitu jadikan diri kita dalam maksiat tadi bersama Allah, bertaubat dan beristighfar. Maka orang itu akan bersama dengan Allah bila mana dia beristighfar dan juga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana pula kita nak menjadikan diri kita ini di dalam nikmat, tapi dalam nikmat itu kita bukan bersama dengan nikmat, tapi kita dengan Allah Mun'im, Tuhan yang memberi nikmat itu. Iaitu mana? Kita bersama dengan Allah, yakni dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri. Iaitu mana? Pandang hati kita ini kepada Mun'im, Allah lah yang beri nikmat ini. Tidak ada yang lain yang memberi nikmat ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Itu kita panggil bersama Allah dalam waktu nikmat kita mendapat atau kita memperoleh nikmat, kan? Baik. Dan bagaimana pula kita nak jadikan diri kita ini ma'allah, bersama dengan Allah di dalam waktu musibah, waktu bala, kan? Kita ditimpa bala, kita ditimpa musibah, kita diuji dengan ujian itu, ujian ini dan sebagainya. Maka hendaklah kita jadikan diri kita itu bersama Allah dalam musibah, iaitu dengan sabar dan redha dengan qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kebersamaan dengan orang-orang yang sabar. Ini maksud dia. Hendaklah engkau jadikan dalam tiap-tiap sesuatu itu dengan Allah. Baik, dia sebut tiada dengan nafsumu. Jangan dengan nafsu. Kalau kita jadikan dengan nafsu, maka kita ini jadi hamba nafsu. InsyaAllah lepas ini akan terbit kun abdallah ta'ala pula. Jadikan dirimu tu hamba Allah yang sebenarnya. Dapat ilham pula kan. Nak tulis pula, memang dah tulis dan pun pagi tadi kalau tulis dapat ilham semalam bangkit tengah malam, dapat lagi. Jadi dapat kun abdallah pula. Jadikan dirimu itu hamba Allah yang sebenarnya. Jadi bagaimana kita nak jadi hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya? Tunggu keluarannya. Betul. Itulah. Itu untuk orang yang tertentu lah yang faham. Bukan ke semua orang faham benda ni. Ini pilihan saja. Baik. Maka kita tengok firman-Nya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Tuhan kata apa? Kita baca kulu washrabu, ayat, makan kamu dan minum
Nabi, maka bahwasanya pada batinnya, batin firman Tuhan itu ibtilah dan cuba. Itu ada ujian dan ada cobaan. Maka kita tengok seperti berkata Al-Imam Ash-Shibli radhiyallahu anhu, ihdhar makrahu walau fi qawlihi kulu washrabu, surah Baqarah kan. Wa yuridu la tastaghrib fil hadhi wala wal takun fi kulli shay'in bihi la bi nafsika. فقوله تعالى كلوا واشربوا وإن كان ظاهره إكراما وإنعاما فإن في باطنه ابتلاء واختبارا حتى ينصر من هو معه ومن هو مع الحوض. Artinya disebut, artinya takutlah dan beringatlah oleh kamu, olehmu akan cubaannya, cubaan Allah dan dayanya Ta'ala, walaupun pada firman-Nya. Makanlah kamu dan minumlah oleh kamu akan rezeki aku. Jadi Allah Ta'ala suruh kita makan. Jadi suruh makan ni dimasuk dalam al-amru bil ibahah. Dia panggil amrun bil ibahah, masuk dalam kata perintah, harus, bukan wajib, bukan sunat. Makan tu mana? Harus. Makanlah, nak makan pun tak apa, tak makan pun tak apa. Minumlah, maknanya nak minum tak apa, tak minum tak apa. Jadi bila Allah Ta'ala suruh kita makan, dengan berarti Allah Ta'ala beri kita makan dan beri kita minum. Maka beri makan minum tu zahirnya nampak apa? Nampak ada nikmat. Ya, nikmat dapat makan, nikmat dapat minum, zahirnya nikmat. Itu kita sebut di situ kan. Zahirnya nikmat, tapi dalam batin dia itu Tuhan nak uji, nak cuba. Dia nak tengok waktu kita makan tadi tu, adakah kita bersama dengan nafsu kita atau kita dengan Allah. Dia tengok tu. Masa kita minum tu, adakah kita turun nafsu kita ataupun kita dengan Allah. Tu uji. Ujiannya begitu. Baik, maka disebut, dia kata dan mengendaki ia terdamir kembali pada Imam Ash-Shibli radhiyallahu anhu. Itu kita tafsir, yakni mengendaki ia tu dengan ia terdamir tu, iaitu Al-Imam Ash-Shibli radhiyallahu anhu mengendaki dengan perkataannya, perkataan Imam Ash-Shibli itu apa yang dia nak, maksud dia, ataupun dia nak sampaikan mesej dia tu apa. Kata Imam Ash-Shibli, dia kata bahawa jangan engkau tenggelam dalam habuan nafsumu. Itu ya. Waktu kita makan, waktu kita minum tu, jangan lupa kat Tuhan. Ingat, aku boleh makan minum ni nikmat Allah, maka syukuri nikmat Allah. Ingat Allah, jangan lupa pada Allah. Kalau kita lupa pada Allah, kita dah bersama dengan nafsu dah, bukan dengan Allah dah situ. Sedangkan kita ini dituntut jadikan dalam tiap-tiap sesuatu itu dengan Allah. Kembali balik kepada atas tadi kan. Baca tengok, dan hendaklah engkau itu dengannya, yakni dengan Tuhan engkau, pada semua perkara. Kita sebut tadi kan, semua perkara, semua keadaan, semua kelakuan, situasi atau kondisi apapun,
biar kita dengan Allah. Ini yang kita baca dah semalam. Jangan kita jadi hamba keadaan, tapi kita kena jadi hamba muhawwil. Allah Ta'ala yang menentukan keadaan itu. Jadi jangan kita terkesan dengan keadaan. Macam orang sekarang kan tulis dalam Facebook, pusat-pusat pengajian tahfidz, kami merasa terkesan dengan COVID ini. Terkesan, tulis terkesan, tulis dalam Facebook, kami merasa terkesan juga dengan COVID ini. Di perbelanjaan jadi kurang, yang gitu gini tulis. Kalau orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak terkesan dengan keadaan, dengan kelakuan, dengan situasi apapun, dia tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah seorang itu tak terkesan dengan keadaan? Kan kita keadaan ni kita panggil seperti macam environment, bi'ah. Apa itu bi'ah? Persekitaran. Jangan kita duduk dekat tong sampah, terkesan tak kita busuk dekat tong sampah? Terkesan kan? Ya, terkesan. Tapi macam mana orang yang duduk di situ tak terkesan pun? Tengok macam orang duk kerja bandaran kan, tiap hari duk kot sampah, tak terkesan dengan sampah. Sebab apa? Sebab mereka adalah bisa tangkal biasa. Kerana setiap hari mereka main dengan sampah, jadi sehingga sampah pun tak terkesan kepada mereka. Mereka tak terkesan daripada busuknya sampah tersebut. Tidak. Tapi kita terkesan. Macam tu juga dengan orang yang, mohon maaf ni misalnya saja, bukan nak menghina, seperti orang yang tiap-tiap hari kerja dia apa? Motong getah. Dia tak terkesan pun dengan busuk scrub. Tiap-tiap hari dia main scrub, main getah, main scrub, main getah, main scrub, main getah. Tak terkesan pun. Yang tak rasa busuk kan? Biasa. Kerana dia sudah biasa. Kan? Begitu juga, mohon maaf lagi, orang yang kerja dengan kilang baja. Baja akan busuk, tapi dia kerja tiap-tiap hari dalam kilang baja. Jadi hidung dia tu macam kena COVID dah. Tak rasa apa, acung pun tak bau. Gitu. Dah terkesan. Jadi benda ni timbul soalan, macam mana seorang itu boleh tak terkesan dengan keadaan? Banyak orang yang tak terkesan sebab dia sudah biasa. Contohnya kita tengok lagi, ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai tuan guru, macam mana seorang hamba itu tak terkesan dengan keadaan atau situasi atau bi'ah, environment, persekitaran suatu?" Dia kata benda ni tak pelik. Cuba tengok malaikat yang menjaga api neraka, penunggu pintu neraka, dan menyiksa orang-orang yang berada dalam neraka. Mereka terkesan tak dengan api neraka? Ni guru ni jawab, mereka terkesan tak dengan api neraka? Walau orang kafir yang diazab api neraka tu memang dia sakit sangat-sangat, tapi malaikat yang duk jaga daripada dalam tu terkesan dengan api neraka? Tidak. Hanya orang panggil tak terkesan dengan keadaan. Seperti itu juga orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam situasi apapun, keadaan apapun, dia tak terkesan dengan keadaan berikut.
bersama dengan Muhawwil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Ini kita makan sate, dunia aku yang punya. Itu terkesan. Orang makan sate ada biasa. Jangan lupa kata Tuhan bismillah juga, kenyang alhamdulillah juga. Dia makan peri. Itu orang yang tak terkesan, kerana dia bersama Allah. Dia bukan bersama dengan nafsunya, syahwatnya, keinginan. Tak ada. Baik, ini sebut di sini tu. Lepas tu dia kata, dan hendaklah engkau itu dengannya, yakni dengan Tuhan engkau, pada semua perkara, tiada dengan nafsu engkau. Yakni ditafsir lagi, tidaklah semata-mata dengan diri engkau. Maka bermula firman-Nya, firman Allah, makanlah oleh sekalian kamu dan minumlah oleh sekalian kamu itu, sekalipun zahirnya, zahir firman itu memuliakan dan nikmat, yakni kurnia, maka sesungguhnya pada batinnya, batin firman Allah itu, yakni yang sebenarnya adalah ibtila dan ikhtibar. Apa makna ibtila? Yakni ujian dan cubaan daripada Allah Ta'ala, supaya tilik ia Allah. Apa makna tilik? Yakni menzahir ia Allah bagi kita segala hamba-Nya. Siapakah daripada mereka itu, segala hamba-Nya tu yang bersamanya bersama Allah? Dan siapakah daripada mereka itu, mereka itu sekalian hamba-Nya tadi pula yang bersama apa nafsunya. Tuhan nak berzahirkan supaya kita tahu. Adapun Tuhan dia tahu dah. Itu yang kita tafsir, supaya tilik ia. Jadi takut orang silap faham. Jadi Tuhan tak tahu lagi mana hamba dia yang bersama dengan dia, mana hamba yang bersama dengan syahwat dia. Dah, Tuhan kita tahu dah. Lepas tu Tuhan buat begini, Tuhan nak berzahirkan apa yang dia tahu. Itu kita tafsir, yakni menzahir ya Allah bagi kita. Kita siapa? Kita segala hamba-Nya ni. Siapa di antara kita ni bersama Allah ketika makan minum tadi? Dan siapa pula di antara kita ini yang bersama dengan nafsu syahwat, keinginan kita ketika makan dan minum tadi? Gitu. Dia nak tengok kan. Baik. Jadi ingatlah, sebab tu dituntut bila kita nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, alhamdulillah, paling kurang. Kita baca dalam hadis Syafi'i kan, Nabi kita makan bismillah, selesai alhamdulillah. Tengok Nabi kita minum kan, tengok dalam bab minum Nabi kita mula nak minum bismillahirrahmanirrahim, habis telan alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas itu Nabi kita nak minum pada kali kedua, bismillah, gitu juga. Selesai minum alhamdulillah, nak minum pula bismillah, selesai alhamdulillah. Masya Allah, ini baru bersama Allah. Itu contoh yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Syama'il Muhammadiyah. Tengok balik hadis Syama'il dalam bab makan minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi menceritakan Nabi kita mula nak makan bismillah, habis sekali suap alhamdulillah, suap pula yang kedua bismillah, habis selesai masuk lamul alhamdulillah. Masya Allah, Allah. Itu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
kita ambil bom mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suap boleh 5 batang sate baru teringat Alhamdulillah. Kadang-kadang bubur 10 batang lu sate baru teringat ya Allah, aku tak baca bismillah, baca juga bismillahi awwalahu wa akhiruhu pun tak apalah juga. Anda tak baca langsung itu bahaya. Baik. Tengok lagi, sebut lagi kita ringkas-ringkaskan saja. Dan seperti itu juga, yakni seperti mana? Seperti itu, yakni seperti berkata Al-Imam Ash-Shibli itu. Tampak pada situ. Dan seperti itu juga, yakni seperti berkata Al-Imam Ash-Shibli itu, berkata Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Sharif Syihabuddin Abul Abbas, katanya kena tulis Abil Abbas, tapi boleh juga baca Abu, sebab kan ini jadi badal tu kan, boleh jadi khabar mubtada mahzuf, bagi boleh apa Abul Abbas Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani Al-Makki Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Daqiqul fahmi fi qawlihi ta'ala kulu washrabu wa in kana zahiruhu in'aman fabatinuhu intiqamun wa ibtila'un wa ikhtibarun liyanzura ta'ala man huwa ma'ahu wa man huwa ma'a hawzi nafsih fafham daqa'iqal kalam al-batini wa la taqtar birakhasi zahiri. Jawab bagi papa, takun minal arifina ahlil fahmi anhu anillah. Dia kata apa? Artinya yang harus faham pada firman Allah Ta'ala. Ni ayat ni kita nak faham daqa'iq dia. Kan seperti mana kita selalu sebutkan bahawa Al-Imam Syekh Abu Talib Al-Makki menyebut ma min ayatin min ayatillahi illa walaha sab'u ma'ani zahirun wa batinun isyaratun irsyadatun haqaiqu daqaiqu lataifu. Semua sebenarnya perkataan Imam Abu Talib ni dia ambil daripada hadis Nabi. Kita baru jumpa hadis ni, Nabi sebut al-hadis. Tidak ada satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran melainkan ada baginya 7 makna. Bahkan kata hadis bahkan 9 makna. Tapi hak 9 kita tak tahu. Jumpa 7 ya. 9 makna kata. Tambah 2 lagi. Apa 7 tu? Ada makna zahir, ada makna batin ayat, ada makna isyarat, ada makna irsyadat, ada makna lataif, ada haqaiq, ada daqaiq. Makna yang dalam-dalam. Jadi yang ni masuk dalam daqaiq. Sebab tu dia kata daqiqul fahmi fi qawlihi ta'ala. Ini masuk dalam daqaiq. Ini masuk dalam yang faham, yang halus. Ayat ni dia masuk dalam daqaiq. Nak faham yang halus bagi ayat ni, bagaimana nak faham yang halusinya?
Dia kata, yang halus faham pada firman Allah Ta'ala, makanlah kamu dan minumlah oleh kamu, yakni akan rezeki aku. Dan sekalipun zahirnya, zahir firman itu nikmat, yakni kurnia, maka pada batinnya, yakni yang sebenarnya, intiqam dan ibtila dan ikhtibar. Apa makna? Yakni ujian dan cubaan daripada Allah Ta'ala. Tuhan suruh kita makan, minum, dia nak tengok. Dia nak tengok. Hatinya dia nak perzahirkan apa yang dia tahu, bukan dia nak ambil tahu, kerana dia tahu dah. Nah, tengok ayat dah. Supaya tilik ia, yakni menzahir ia Allah bagi kita segala hambanya, siapakah yang bersamanya dan siapa pula yang bersama hawa nafsunya. Dia tengok itu kan. Macam inilah kalau kita buat misal contoh kan. Tok pondok ni, tok pondok dengan tok wan pondok, dia ada cucu ataupun dia ada anak, maka dia nak pilih lah tutup lebih pondok ni nak buat cucu menantu atau anak menantu kan. Tapi dia tak tahu perangai tutup lebih pondok ni, dia makan kuat ke sikit ke, makan kelonjok ke cermat ke, dia tak tahu. Lalu dia panggil kan, tok wan ni panggil lah buat kenori, panggil semua terbaik pondok, makan. Tok wan nak jamu, nak buat kenori. Zahirnya, ni nak buat contoh atas sana. Zahirnya dia panggil makanlah, nak jamu. Tapi di sebalik dia tu, dia nak perhati tengok hak mana kelonjok, hak mana lolak, hak mana yang tak ada bismillah, terekam terus. Dia tengok tu. Faham tak? Faham tak apa? Jangan tak faham. Faham tak apa? Tu lah betul. Dia nak tengok hak mana yang nampak nipih apa pun, tapi makan 4 pinggan. Makan kuat badan tu tu nipih. Ada orang jenis tu. Jadi di situ dia kenal, ni. Macam tu perumpamaan, nak bagi misal, contoh, nak bagi mudah faham ni. Allah tahu dah siapa yang bersama dengan dia, siapa yang bersama dengan nafsu orang tu kan. Tapi Allah Ta'ala nak berzahirkan apa yang dia tahu tu. Uji balik, itu ujian. Baik, maka dituntut kita ini beradab dengan Allah. Bagaimana beradab dengan Allah? Jadikan kita ini dalam sesuatu, tiap-tiap suatu keadaan atau situasi dengan Allah. Itu mana adab dengan Allah. Maka orang-orang sufi, mereka sangat beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tiap-tiap situasi, keadaan apa saja kelakuan, mereka tetap beradab dengan Allah, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara adab seperti mana kita baca lepas tadi, As-Sirri As-Saqati mengajar Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu kan, lazimkan 3 kalimat itu. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Allah bersama aku, Allah memandang kepada aku, Allah menyaksikan setiap gerak-gerik aku. Maka di situ akan beradab dengan Allah, beradab dengan adab ketuhanan. Baik. Habis kun ma'allah takatu. Kitab ni sebenarnya dia ada 3. Walaupun 1, tapi 3 tu digabungkan dalam 1. Sebenarnya ada 3.
kita tulis kun ma'allah billah lillah. Tinggal kun ma'allah, jadikan diri kamu itu keberadaan bersama Allah. Satu, billah, dengan Allah. Itu dua. Dan lillah, bagi Allah. Tengok tajuk atas kan. Tajuk luar tu kun ma'allah, tapi tajuk di dalam dia kun ma'allah billah lillah. Tapi kita satukan tajuk tu dengan kun ma'allah belakanglah. Baik. Jadi hitam tu yang tak sah ni tengok kita baca, maka faham olehmu akan daqaiq, akan yang halus-halus. Daqaiq itu jamak, mufradnya daqiqah. Ini akan yang halus-halus kalam yang batin, dan jangan tertipu dengan mudah kalam yang zahir. Jangan semata-mata kita ambil zahir saja, kerana ayat Quran firman Tuhan tu ada makna zahir, ada makna batin. Kena tengok batin sama. Jangan tengok zahir. Zahirnya suruh kita makan minum je kan. Tak kira bersama dengan Allah kan, dengan nafsu kan, Tuhan suruh makan harus. Tapi kena tengok batin dia. Batinnya Tuhan nak uji, Tuhan nak cuba. Itu batinnya. Niscaya, tu jawab bagi amal tu. Faham bolehmu, niscaya jadilah engkau itu daripada orang-orang arif, ahli faham daripadanya Ta'ala, orang yang faham Allah. Kita dah baca dah kan, al-fahamu anillah, yang orang yang faham Allah tahu. Jangan sebut dah sana. Kalau tok pakai ni dia faham, panggil tok pondok, aku pi ni dia bukan nak panggil makan saja ni, dia nak perhati tengok ni. Jadi kita kena jaga perangai. Pertama masuk, Assalamualaikum tok. Salam. Ni saya nak duduk, minta izin nak duduk boleh? Tok ni berkata, ambil budak ni berhadap sungguh, boleh buat menentu. Ni masuk, langkah kaki kiri bagi salam budak. Lepas itu masuk terus pergi cara dapat budak ni lolam, tak ada tak boleh buat menentu ni. Yang tu lah umpamaan ni. Dengar. Masuk rumah bagi salam budak, terus masuk cara dapat. Buat macam rumah sendiri, tak ada adab, tak ada akhlak. Macam ni nak buat menentu? Tak boleh. Kena ada adab masuk dia. Langkah kaki kanan bagi salam, minta izin pula. Nak duduk boleh ke tak ni? Duduklah. Minta lagi, nak duduk boleh tak ni? 3-4 kali. Sehingga orang kata, meh budak ni berhadap semua. Berhadap betul tak apa, jangan berlakon. Berlakon tu takat sehari 2 boleh. Lepas tu 3-4 hari orang nampak perangai saya. Macam tu kat kita dengan Tuhan. Beradab, kena beradab betul, jangan berlakon depan Tuhan. Bila kita berlakon depan Tuhan, sat ya benda tu, dia tak kekal. Sebab lakonan bukan kekal. Lakonan hanya skrip, watak. Kemudian bila orang bagi watak kita lain, kita jadi watak lain. Tengok berlakon kan, bila orang bagi watak jadi Tok Imam, jadi Tok Imam bagui. Dan sekali bila orang bagi watak something, dia jadi something pula. Itu berlakon. Kita jangan berlakon. Kita kena betul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berlakon. Baik. Jadi setakat tu habis
kun ma'allah. Adapun disebutnya dan firman Allah Ta'ala wa qul kafa billah, ni nak masuk kun billah pula, kun ma'allah billah, ni billah pula masuk kedua. Tu nampak hati betul. Dan firman Allah Ta'ala qul kafa billah, Ar-Ra'du ayat 43, artinya katakan olehmu memadai dengan Allah, yakni dia tafsir, yakni dengan tadbir Allah, dengan aturan Allah, cukup. Jadi apa maksud? Maksudnya apabila dengan baik-baik, apabila seorang itu sudah menjadikan dirinya kebersamaan dengan Allah, maka di situ dia akan merasa cukup dengan aturan Allah. Faham tak? Itu sebut kun ma'allah billah. Apabila seorang itu menjadi hamba Allah Ta'ala sebenar-benarnya, maka dia merasa cukup dah dengan Allah. Tak cukup lagi kan dengan Allah? Cukup dah dengan Allah. Allah itu segala-galanya, pemilik dunia dan akhirat. Berarti tak cukupkan lagi dengan Allah? Cukup dah. Sebab tu orang yang mengenal Allah, orang yang senantiasa syuhud dan memandang kepada Allah, dia tak terkesan dengan keadaan, dia tak terpengaruh dengan keadaan. Berarti bila dia senantiasa bersama Allah, yang dia menjadi hamba Allah dalam semua keadaan. Dia menjadi hamba Allah dalam semua situasi keadaan, maka dia cukup dengan Allah, yakni dengan tadbir Allah. Cukup dah dengan aturan Allah. Allah atur tu elok dah. Maka di sini dia dapat apa? Dia dapat ketenangan, dia dapat kerehatan, kelapangan dada, jiwanya jadi tenang, dadanya jadi lapang. Sebab aku cukup dah dengan Allah, lapang ya dada dia, terbuka luas dada dia, tak ada rasa takut, gelisah, gundah rendah, tak ada rasa. Sebab tu dia kata sini, dan ketahuilah bahawa tengok, meninggalkan tadbir itu, yakni meninggalkan mengatur bersama Allah. Itu maksud meninggalkan tadbir, yakni meninggalkan mengatur bersama Allah. Kita Tuhan dah atur dah, tapi kita atur pula. Kita nak atur sama dengan Tuhan. Itu dipanggil apa? Merehatkan bagi hamba. Dapat kerehatan, dapat ketenangan. Orang yang menyerahkan aturannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan itu merehatkan bagi hamba. Sebab apa kata merehatkan bagi hamba? Sebab semua perkara telah pun diatur oleh Allah Ta'ala dengan sifat ilmunya pada azali sejak kala lagi. Tuhan tahu dah. Tuhan tahu, Tuhan pun atur dengan, susun dengan sifat iradat, kehendak dia. Lepas tu kita nak penat buat apa lagi? Dah orang susun atur dah, ikut aturan tu lah. Bila kita dah pergi campur, nak ubah balik apa yang sudah diatur, letih lah. Letih. Penat. Contohnya macam yang kita bekerja di bawah satu syarikat. Syarikat ni dah atur dah. Kerja kita lagu ni, lepas ni nak pergi tang ni, lepas ni gini gitu sampai naik pangkat.
naik gaji, dan sebagainya. Bila kita masuk-masuk, kita ubah. Tak kena buat dukun ni, kena atak dukun ni. Penat kita, jadi satu kerja pula, kerja mengatok pula. Atok situ, atok sini. Cuba kita buat ikut orang dah atok dah. Lega tak? Lega? Tak letih. Itu merehatkan. Itu perumpamaan, perbandingan bagi faham. Jadi disebut meninggalkan tadbir, yakni meninggalkan mengatur bersama Allah Ta'ala, itu dipanggil merehatkan bagi hamba. Kita tulis sikit pasal apa yang kata merehatkan bagi hamba. Kita tulis yakni kerana Allah Ta'ala itu sudah pun mengaturkan semua perkara dengan ilmunya pada sedia kala lagi. Dan sambung, dan apa-apa yang telah diaturkan olehnya itu, dan apa-apa yang telah diaturkan olehnya, oleh Allah itu, maka janganlah, yakni tak usahlah engkau atur dan susun lain pula. Kerana yang demikian itu, demikian kita atur susun lain tu, apa yang sudah diatur tu kita susun lain pula. Itu demikian itu tu panggil apa? Takalluf yang tidak memberi apa-apa faedah. Takalluf tu mana? Memberatkan diri dengan perkara yang tak ada apa-apa faedah. Dan penat saja, tidak dapat apa-apa hasilnya. Habis tangan. Ini siapa kata ni? Kataan ini kita terjemah daripada perkataan Syekh Zarruq Al-Fasi radhiyallahu anhu, syarah bagi kita Hikam. Boleh tengok syarah Hikam yang disyarahkan oleh Syekh Zarruq di dalam matan Arih Nafsaka Minat Tadbiri. Kata Syekh Ibn Atha'illah, Arih Nafsaka Minat Tadbiri fama qama bihi ghairuka la taqum bihi nafsika. Tengok matan tu. Tengok matan tu dalam syarah Hikam. Tapi syarah Hikam yang disyarahkan oleh Syekh Zarruq, dia syarah Hikam dia banyak. Ada syarah Hikam Ibn Ajibah, Qasul Imam. Ada syarah Hikam yang disyarahkan oleh Ibn Abbad, Qasul Mawahib Al-Aliyah. Ada syarah Hikam yang disyarahkan oleh Syekh Abdullah Syarqawi, Al-Minahul Quddusiyah. Ada syarah Hikam yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, Ad-Durar Al-Jawhariyah. Dia banyak syarah Hikam. Tapi syarah Hikam yang disyarahkan oleh Syekh Zarruq Al-Fasi, dia tulis syarah Hikam saja. Syarah Hikam bagi Syekh Zarruq Al-Fasi. Saya sebut begitu. Jadi disebut arih nafsaka minat tadbir, rehatkan dirimu daripada mengatur. Nak atur buat apa lagi, sebab sudah diaturkan. Jadi kita rehatkanlah daripada atur. Maka dia sebut fama qama bi ghair, apa yang berdiri dengannya oleh yang lain. Maknanya apa yang sudah ditetapkan perkara itu untuk orang lain, fala taqum bi li nafsi, maka apa benda tadi ni tak akan dapat bagi engkau. Contohnya macam kerja itu kita minta kerja, tapi kerja itu
ditetapkan dah oleh Allah untuk orang lain, bukan untuk kita, maka kita tak akan dapat kerja tu. Tapi kalau lah kerja tu memang ditetapkan oleh Allah untuk kita, akan dapat kerja tu pada kita. Jangan tak payah nak atur. Benda sudah diaturkan dah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam dengan jodoh juga. Kalau seorang itu memang jodoh kita, akan jadi jodoh kita. Kalau benda tu tak jodoh kita, usaha pi lagu mana, atok pi lagu mana, ejah pi lagu mana pun tak jadi hak kita. Kita guna bahasa ejah. Ejah pi lagu mana pun, orang dekat ke orang jauh ke, kalau bukan jodoh kita tak jadi. Kita ejah kau tu, ejah kau ni masuk dalam Facebook bagi kenal siapa-siapa nak cari ni, tolong cari lah. Tak ada kalau bukan ditentukan, diaturkan untuk kita. Kalau benda tu memang untuk kita, kan untuk kita. Tu bahasa orang tu sebut, kalau benda tu jadi tak gigi kita, akan jadi tak gigi kita, tak jadi tak gigi orang lain. Manakala benda tu rezeki kita, akan tentu jadi rezeki kita. Kalau bukan, tak akan jadi hak kita. Jadi benda ni tak payahlah duk runsing, tak payah duduk apa orang panggil susah hati. Tengok Tuhan datang ke mana. Saya masalah. Hati kita senang, buat ibadat pun senang, apa jadi tenang ya. Itu disebut tinggalkan tadbir, itu merehatkan bagi hamba. Kerana Allah Ta'ala sudah atur semua perkara dengan ilmunya, dah sediakanlah. Dia apa yang Allah Ta'ala aturkan, janganlah kita, jadi tak usahlah kita doa atur lain pula. Kalau kita atur lain pula, itu tidak memberi faedah apa-apa pun, yang boleh penat saja dan tidak dapat apa-apa hasilnya. Tak dapat hasilnya. Faham tak? Sebab dalam hikam juga Syekh Ibn Atta berkata, sawabiqul imami la takhriqu aswar al-aqdari. Segala cita-cita engkau yang laju pantas ke depan tu tidak dapat mencari merubahkan kota takdir Allah. Tak boleh merubah kota takdir yang Tuhan tetap di azali. Jadi apabila kita faham bahawa segala cita-cita kita yang maju ke depan, perancangan kita ke depan itu tidak dapat merubahkan, menukarkan segala takdir Tuhan, jadi apa faedah kita tak susun? Tak ada faedah. Tak ada faedahnya lah. Jadi letihnya saja. Lepas itu lebih baik kau serahkanlah. Ini yang Imam Hasan Syadzili berkata ni, man dubbira la yudabbar, la yudabbir. Orang yang sudah diatur tidak perlu lagi dia mengatur. Man dubbira la yudabbiru. Orang yang sudah diatur tak perlu lagi dia mengatur. Kan? Begitu juga perkataan Imam Abu Yazid Al-Bastami, kata apa? Inni la uridu alla uridu. Aku nak apa yang aku tak nak. Uridu alla uridu. Aku nak bahawa tiada aku kehendak. Aku nak apa lagi? Semua haknya dah diatur dah oleh Allah. Jadi ikut apa yang Tuhan nak lah. Ikut apa yang Tuhan nak. Baik. Maka kita tengok, kerana yang demikian itu, demikian mana, demikian meninggalkan tadbir itu merehatkan bagi hamba. Dari situ itu berkata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Imam kata, Sahal bin Abdullah kata apa?
zarut tadbira wal ikhtiyara fa innahuma yukaddirani 'ala an-nasi 'aishahum. Maf'ul bagi yukaddirani 'aishahum. Baik. Artinya apa? Tinggalkanlah oleh sekalian kamu akan tadbir dan ikhtiar. Maksudnya tadbir dan ikhtiar bersama Allah. Kita atok dengan Tuhan. Itu maksud sini. Ada pun kita ikhtiar dan kita atok. Seperti kita kata apa? Selagi aku hari ni malam ni nak pergi masjid, lepas tu nak mengaji, lepas ngaji balik lagi, nak singgah rumah jiran, nak ziarah orang sakit. Atok tu tak apa. Itu masuk dalam atok benda yang mahmud, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tengok perbahasannya dalam bab tadbir lah. Ada tadbir mamduh yang dipuji, ada pula tadbir yang mazmum, yang dicela. Itu tengok dalam kitab At-Tanwir bi Isqati Tadbir Syekh Ibn Atha. Baik. Pasal apa dia suruh kita tinggalkan? Kerana tu'ilan bagi tinggalkanlah. Kerana kedua-duanya tadbir dan ikhtiar itu mengkerahkan atas manusia akan kehidupan mereka itu. Jadi kerah. Lagu mana kerah? Aku nak macam ni tapi jadi macam lain. Kerah dah. Kerah. Kita kena ingat, kita tu nak lagu ni tapi tak kena dengan nak Tuhan. Tuhan nak lagu lain. Tuhan nak lagu lain, kita nak lagu lain. Tiba-tiba tak betul dengan kehendak Tuhan. Kerah dah. Kerah. Tu jadi kerah. Kerah kehidupan. Kalau gitu, jalan penyelesaian dia apa? Nak bagi jernih balik kehidupan itu. Kembalilah kepada Allah. Ditengok dan maka hendaklah apabila kita kata tadbir dan ikhtiar itu asbab bagi mengerahkan kehidupan kita manusia, maka kita nak bagi jernih balik lagu anak, iaitu dengan cara kembali balik kepada Allah. Sebab itu disebut maka hendaklah engkau kembali kepada Allah Ta'ala dan berpegang dengannya, dengan Allah, dan bertawakal engkau atasnya, atas Allah. InsyaAllah jernih balik, kita kembali balik kepada Allah, patah balik, jernih balik, insyaAllah kehidupan kita jadi jernih balik, tenang balik, dapat ketenangan balik. Kalau semuanya pakat patah balik kembali kepada Allah, asal dia saya masalah. Contohnya lah, mohon maaf, kita kait dengan isu semasa hari ini apa? Hari ini manusia jadi kerah kehidupan. Mana? Ada dua golongan. Ada orang yang vaksin, ada yang anti vaksin. Maka saling berkelahi, tikam lidah, umpat-mengumpat, fitnah-memfitnah antara satu dengan yang lain. Kau kehidupan. Pihak ni nak suruh kita semua vaksin. Pihak ni kata, kan vaksin itu pilihan, bukan paksaan. Siapa nak ambil lah, siapa tak nak sudah. Ni dah hak yang tak mau ambil vaksin, hak yang divaksin tu musuh pula kepada yang bukan vaksin. Bahkan pandang jijik, tengok lagu nak marah, lagu nak kelai, putus silaturahim, putus kawan pada. Kau kehidupan.
Kerana kita mengatur kan? Kerana kita mengatur. Cuba kembali balik kepada asal. Kembali balik pada asal. Mana? Vaksin dah dikeluar petua oleh ulama dunia. Bahkan petua kerajaan kita sendiri pun sebutkan harus. Bila kata harus, pilihan. Siapa nak ambil, ambil. Tak ambil, maka yang tak ambil jangan dipaksa ambil. Kan jadi harmoni, baru jadi keharmonian kehidupan. Tapi bila jadi lagu ni, tengok dia pecah belah, berkelahi, putus silaturahim, dengan kawan putus kawan. Allahu Akbar. Ini lah. Jadi untuk nak menjernihkan balik keadaan, kembali balik kepada Allah, berpegang dengan Allah, tawakal atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Elok balik. Lepas itu bila kita buat 3 perkara ni, kembali kepada Allah, ar-ruju' ila Allah, al-i'timad billah, pegang dengan Allah, at-tawakkal ala Allah, serah kepada Allah, selamat dah kita. Tengok kata, dan apabila perbuat engkau akan yang demikian itu, demikian 3 perkara, kembali kepada Allah 1, berpegang dengannya dengan Allah 2, dan bertawakal engkau atasnya atas Allah 3. Itu demikian, itu 3 perkara tu bila kita buat, niscaya, pastilah, tentulah, niscaya lah, pastilah, tentulah selamat engkau dan mendapat sabar daripada bala dan qadar Allah Ta'ala atas engkau. Maka mengetahui engkau ketika itu baru kita tahu bahawa meninggalkan tadbir dan ikhtiar bersama-sama Allah itu dapat pahala dan untung atas engkau, dan setinggi-tinggi maqam al-ubudiyah, dapat tu pahala besar, pangkat yang besar, pangkat kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam kitabnya, ini dalam Al-Qurannya yang mulia, subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Al-Isra ayat 1 artinya Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada malam. Jadi tempat kita nak ambil misal ni lah, dan kata hamba-Nya itu dapat ubudiyah, sifat kehambaan. Sifat kehambaan. Maka yang dimaksudkan dengan hamba di sini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu habis. Jadi cukuplah dengan Allah. Habis setakat tu. Itu orang bagi uraian bagi billah. Ini berkata al-imam, ini lillah pula. Ini lillah pula. Jadi tinggallah kun ma'allah, dah selesai dah. Patut asal billah, baru selesai. Ini nak masuk lillah, kun ma'allahi billahi lillahi. Ini maksud lillah. Apa makna jadikan dirimu itu bagi Allah? Sebab tu bila kita tengok kan, setengah orang dia tulis kitab, dia tulis kanallahu lahu, fid darain ay fid dunya wal akhirah. Kanallahu lahu, itu bagi kun lillah tu. Kanallahu lahu kun lillah. Kan? Kita pun ada tulis juga kan. Tengok
di luar tu kun ma'allah himpunan dan susunan al-abdul faqir ilallahi wahdah wa kana lahu lah kata kun lillah fid dunya wal akhirah. Wa kana Allahu lahu fid darain. Itu dia makna. Baik, apa makna kana Allahu lahu? Kun lillah, jadikan dirimu tu bagi Allah. Kana Allahu lah, nescaya adalah Allah Ta'ala itu baginya. Ni maksudnya, tengok. Tapi semuanya itu hasil daripada awal lah. Kun ma'allah, baru jadi billah, baru jadi lillah. Kalau tak dapat ma'allah, maka belum lagi dapat billah lillah. Baik, tengok boleh disebut. Berkata al-imam al-allama al-wari'u al-muhaqqiqu Afifuddin Abdullah ibn Muhammad bin Hakam bin Sahlin Baqshir Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Qawluhum man kana lillah, atau kun lillah, kana Allahu lah, wa huwa al-khuruju an a'malihi min hazzin wa iradatin ila matlubillahi minhu bil af'al wa taslimuhu. Atau pada kata al-khuruju wa taslimuhu lahu fil maqadiri wa tafwidu. Atau sadar al-khuruj juga ilaihi fi tadbiri umurihi illa fi ma amarahu bihi min amalin, bayan bagi ma min amalin aw kasbin aw ghairihi bimaqtadahu haluhu fi suluki. Wa man kana Allahu lahu kafahu wa kafa billahi hasiba. Boleh rujuk dalam kitab Al-Mujazul Mubin fi Bayanil Muhimmi min Ilmiddin. Kita tu boleh tengok di situ. Baik, ada nota kaki. Kita tu agak baik ini juga setengah inci. Bagus kita. Telahnya kata kena ada banyak bahan tu. Barulah buat kerja jadi. Bahan cukup baru jauh jadi. Kalau bahan tak cukup, tak jadi apa-apa. Baik, tengok dia kata, artinya bermula kata mereka itu arifin, orang arif billah. Mereka kata apa? Barang siapa yang ada ia bagi Allah, nescaya adalah Allah baginya. Tafsirah tadi lah, man kana lillah kana Allahu lah. Siapa yang adalah ia bagi Allah, nescaya adalah Allah baginya. Bagi barang siapa. Apa maksud dia? Iyalah, itu khabar bagi bermula. Bermula itu mubtada, maka khabarnya ialah keluar daripada amalan-amalannya. Amalan barang siapa itu keluar daripada hawa nafsu dan kehendak syahwat. Itu man kana lillah, tak ada bahagian nafsu sekali dan tidak ada bahagian syahwat, keinginan tak ada. Itu maksud man kana lillah ataupun kun lillah. Jadikan dirimu itu bagi Allah dengan mana? Jadikan diri kita ini jangan campur dengan hawa nafsu dan juga dengan syahwat. Faham tak? Maknanya kita buat amal, dalam buat amal itu hanya untuk Allah.
Jangan untuk nafsu kita, jangan untuk syahwat kita. Itu panggil kun lillah. Jadikan dirimu tu bagi Allah. Keluar kepada, tu kepada tu takluk. Bila kata keluar, kaedah dia kan, bila keluar masuk. Jadi kepada tu itu panggil tempat masuk, dia panggil madkhal. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Jadi kepada tu itu panggil madkhal, mudkhal, tempat masuk. Jadi dia kata keluar, lepas tu masuk kepada yang dituntut Allah Ta'ala daripadanya, daripada amalan tadi. Ma'adlah yang padanya yang dituntut pada segala perbuatan. Mana yang Tuhan tuntut kita buat perbuatan kita untuk apa? Untuk dia. Maka kita beramal ni untuk dia lah, jangan untuk nafsu kita, bukan untuk syahwat. Itu makna kullillah. Liman kana lillah kana Allahu lah. Itu nak faham dah. Baik. Dan mentaslimkan atau pada kata keluar. Jadi apa lagi makna yang kedua bagi kata kana Allah tu? Man kana lillah, siapa yang ada ia bagi Allah, maknanya dan mentaslimkan, yakni menserahkannya nya barang siapa itu baginya bagi Allah pada segala takdir. Serah kat Tuhan. Apa kita baca dah sana, Tuhan dah atom dah. Serah kat Tuhan. Dan menyerahkan atau pada keluar juga. Yang ketiga, dipanggil tafwid, menyerahkan kepadanya, kepada Allah, pada mentadbirkan sekalian pekerjaan barang siapa tu, melainkan pada barang yang menyuruh ya Allah akannya, akan barang siapa dengan dia, dengan barang bayan bagi barang daripada amal atau usaha atau lainnya, dengan barang yang menuntut akan dia oleh halnya, itu titiknya tambah dua, halnya dalam suluk. Itu tak dapat tidak lah. Itu yang disebutkan tadi. Ada benda yang boleh kita atok yang kita atok. Contoh kita nak atok lagu ni, hari ni lagi lepas subuh aku nak baca Quran. Baca Quran nak berzikir, lepas zikir nak buat sembahyang sunat duha, lepas sembahyang sunat duha berzikir pula, lepas berzikir salawat pula. Atok lagu tu tak apa. Ni tak masuk dalam atok bersama Allah. Hak atok bersama Allah ni macam ni, seperti kita atok anak kita. Ni aku nak bagi jadi peguam, ni aku nak bagi jadi lawyer peguam dia balik. Anak ni aku nak bagi jadi inspektor, ni jadi inspektor. Apa lagi? Tu tak boleh. Tu tak boleh. Kalau atok macam yang tadi tu tak apa, macam asal lagi contohnya. Kita ada RM10 atau kita ada RM100. RM100 ni atok lah, RM100 ni nak beli gula RM10, nak beli beras RM20, nak beli ikan RM15, nak beli gula kopi, apalagi campur pergi kedebuk cukup RM100. Atok lagu tu tak apa, sebab itu masuk daripada kehidupan. Dalam hadis Nabi sebut at-tadbir nisbul ma'isyah. Tadbir itu sebahagian daripada kehidupan. Kita ada RM20. RM20 ni kalau beli nasi lemak beli 20 bungkus, kelas bungkus RM1. Sekali makan berada habis. Tapi kalau RM20 ni kita pergi beli beras 2 kilo, masak 2 kilo, makan air rasan, bukan sekali berada 2-3-4 kali berada. Tak ada lagu tu tak apa. Contoh ni, kita lepak mi goreng kalau beli lah ni sebungkus RM4.5.
RM4.5 kan, RM4.5. Kalau RM4.5 boleh makan aku seorang Lah ni macam ni, baik aku pergi beli mi, hak tak masak lagi, mi suria sebungkus itu baru RM2. Katakanlah RM2 yang mana? RM4. RM2 katalah RM2. RM2 tu ada sekilo dah. Dah sekilo tak baik. Habis korang masak tu boleh makan berapa orang? 10 orang. Tak lagu tu tak apa. Kalau kita beli RM4.5 atau RM5 bungkus lah ni kan, baik aku beli sebungkus yang tak masak lagi, balik masak, campur kicap sikit, buah sayur sawi sikit, lagi boleh makan 5, 6, 7 orang kan, banyak. Tak lagu tu tak apa. Itu tak masuk dalam kita mengatur apa sama Allah. Itu kehidupan. Yang duk atak sama Allah ni lagu ni, aku atak lagu ni supaya jadi macam ni, tiba-tiba tak jadi macam yang kita atak, jadi lagu lain. Tu salah tu. Lepas tu kita kritik Tuhan, apa ni? Itu yang salah tu. Itu yang dilarang. Itu yang membenarkan kita tak dapat apa faedah dah hasilnya. Jadi nak bagi rehat, tenang, kembali balik kepada Allah. Baik, kita tengok sebut. Dan barang siapa yang adalah Allah baginya, bagi barang siapa, niscaya mencukup ia Allah akannya akan barang siapa. Siapa yang duduk di bawah aturan Tuhan, cukuplah, dia rasa cukuplah dengan Tuhan, dan cukuplah dengan Allah itu sebagai hasib, penghitung, pengira. Habis. Jadi habis dah setakat tu huraian lillah. Jadi 3 sekali kun ma'allah, itu yang paling panjang sekali. Billah agak panjang juga. Lillah sebut ni, maksud jadikan dirimu itu keberadaan bersama Allah, dengan Allah, dan untuk atau bagi Allah. Di lain-lain maknanya, tapi walaupun nampak lagu serupa, tapi lain maknanya. Nak dapat billah lillah, kena dapat ma'allah dulu. Ma'allah dulu, kena cari, kena jadikan diri kita bersama Allah dulu, baru dapat billah lillah. Baik. Maka apabila seorang itu dapat 3 ni, dia sudah sampai kepada maqam yang tinggi, maqam ma'iyah dipanggil. Tengok dia kata, dan apabila sampai seorang itu kepada maqam ini, maka dinamakan akan dia, akan seorang tadi, orang yang sampai kepada maqam kekal bersama Allah, dengan Allah, bagi Allah. Seperti berkata arifin billah radhiyallahu anhum, hal baqa'u ayyakuna ma'allah billah lillah. Artinya bermula baqa' itu, maqam baqa', maqam kekal bersama Allah itu ialah bahawa ada ia, yakni hamba tu nak tafsir tamik ia, bahawa ada ia siapa, yakni hamba tu bersama Allah dengan makna yang telah lalu, dengan Allah pun dengan makna yang lepas dah, bagi Allah dengan makna hak tak sah, kekal dengan Tuhan. Ni yang kita sebut yang lepas dah tu. Dia ni zahirnya bersama dengan makhluk, tapi hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tak tahu. Dan kembali ia kepada zahir syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam orang biasa balik, nampak macam orang biasa, walhal
Dia duduk pada tahap yang tinggi dah. Orang tak tahu, tapi Tuhan, di sisi Tuhan dia tu tinggi dah. Tapi dia kembali balik kepada maqam syariat. Bahasa yang apa? Kembali balik pada maqam syariat. Seperti mana kita dah uraikan kan, orang yang sudah sampai kepada kemuncak, hampir dah kemuncak, lepas tu nak pergi ke mana balik? Turun bawah balik. Sebab tu seorang bertanya kepada Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Orang tanya kepada Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Orang tanya apa? Orang tanya, apakah kesudahan orang muntahi? Orang tanya Imam Junaid kan, apakah kesudahan? Kesudahan mana? Kemuncak yang tertinggi sekali bagi orang yang dah tinggi dah. Kemuncak dia siapa? Kembali balik kepada permulaan. Maka Imam Junaid dia jawab, kata apa? Ar-ruju' ila al-bidayah. Kemuncak bagi orang yang tinggi dah, iaitu ar-ruju' ila al-bidayah, kembali balik kepada permulaan. Ini dia tulis kembali kepada zahir syariat. Di pada ketika ni orang nampak dia bersama dengan manusia macam awak ramai, tapi hatinya dengan Tuhan. Kita baca lepas al-arifu kainun bain. Orang arif itu zahirnya tampak bersama dengan makhluk, tapi sir batin hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita naik sampai ke muncak. Akhirnya tengok dipulangkan balik kepada zahir syariat. Tengok kan, Nabi kita mula sekali duduk taman, dia berkhulwat di Gua Hira. Lepas tu naik lagi sampai terima wahyu, sampai ke muncak. Akhirnya Allah Ta'ala pulangkan Nabi kita duduk dalam masyarakat, menjadi pembimbing, mursyid, murabbi, muallim, muqtadan, orang yang diikuti, dicontohi, ikut jejak langkah dia. Dia letak dalam masyarakat. Ni baru betul. Ni baru betul. Dia kata baik. Begitu juga, cuba kita tengok dengan ahli dunia. Orang yang ahli dunia dulu nak gelaran. Contohnya tengok macam dengan Imam Ghazali, apa dia tak dapat? Alim syariat, dia alim syariat. Falsafah dia alim, mantiq dia alim, semua bidang ilmu dia juara. Akhirnya dia kembali kepada mana? Sufi. Tak mau dah lain-lain tu. Macam tu juga kita dengan dunia. Kita cari gelaran apa? Kita cari gelaran ustaz, syekh, doktor, profesor, apa lagi, Tan Sri, apa semua. Akhirnya sekali kembali kepada siapa? Kembali kepada hamba ya. Kada apa-apa benda. Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, akhirnya kembali kepada abdun. Dalam surah Isra Tuhan sebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Ada dia sebut subhanallazi asra bi nabiyhi bi habibihi bi rasulihi. Tak ada bi 'abdihi. Kemuncaknya kembali balik kepada hamba. Dan hamba ini dah dia panggil asyraful maqamat. Maqam yang paling mulia sekali daripada segala maqam ialah maqam kehambaan. Baik. Itu yang kita nak tulis. Dapat ni pula ni nak tulis, jadilah hamba Allah yang sebenar. Cuba kita tengok
Waktu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka Jibril kata, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala kirim salam. Maka Allah Ta'ala beri dua pilihan kepada engkau. Nak pilih mana satu tak apa. Pertama, engkau nak jadi Nabi lagi seorang raja, atau engkau nak jadi Nabi lagi seorang hamba. Maka apa yang Nabi kita pilih? Nabi kita pilih Nabi lagi seorang hamba. Pilih hamba juga, tak pilih raja. Sebab semua tu tak ada apa. Raja tu tak ada apa, presiden tu tak ada apa, menteri tak ada apa, doktor, profesor, semua tak ada apa. Kembali balik kepada al-abdul faqir ilallah wahdah. Itu kemuliaan kan? Itu kemuliaan. Sebab tu kan kita tengok setengah ulama' dia tak tulis depan tu al-arif billah, dia tak tulis depan tu al-alim, al-allama, al-syekh dah. Dia tulis apa? Al-abdul faqir ilallahi wahdah. Abdul faqir ilallahi wahdah. Al-faqir ilallah, al-faqir ilallah. Dia tak tulis al-syekh, al-doktor kan ada. Walaupun dia dapat doktor, dia dapat syekh, tapi dia tak tulis al-syekh, al-doktor, al-profesor, tak tulis. Allah Akbar. Inilah hebat kan? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan ia akan barang yang disuruh oleh syarak dan menjauh ia akan barang yang ditegah oleh syarak. Kembali kepada zahir syariat dan memberi ia akan yang empunya bahagian, itu bahagiannya. Kawan ni bahagiannya bagi bahagian, yang empunya hak itu bagi haknya. Ini panggil adil kan? Sebab di sini dia panggil ada hakul ibad dengan hakullah, hak Allah dengan hak sesama hamba. Bagi cukup. Jangan macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunaikan hak dia terhadap Allah, dia juga menunaikan haknya sesama hamba, sesama manusia. Baik. Kemudian hatinya terus dengan Allah. Baca kata sini, maka jadilah ia pada ketika itu, mana? Ketika dia kembali balik kepada syariat tadi sampai habis, baqa billah, kekal dengan Allah. Zahirnya nampak bersama manusia, tapi batinnya kekal dengan Tuhan. Kerana apa? Kerana orang yang sampai pada maqam ini, dia tidak pandang lagi kepada yang lain, melainkan dia pandang pada Allah yang Esa saja. Yang lain semuanya terhapus habis, lenyap habis daripada pandangannya. Faham tak? Itu iaitulah mana baqa billah tu, kekal dengan Allah tu, itulah yang dituntut. Itu yang Allah Ta'ala tuntut pada kita, supaya kita bersama dengan dia dan bersama dengan Allah. Lepas tu dengan Allah, bagi Allah. Ini yang dituntut pada kita. Habis dah tajuk perbahasan. Mudah-mudahan risalah ini menjadi asbab atau menjadi panduan pedoman kita untuk nak meraih. Tapi bukan kita nak maqam tu, kita nak buat apa yang Tuhan suruh kita buat. Itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Habis dah, khatam dah kitab ini dalam majlis yang ke-9 adalah ini kuliah yang ke-9. Habis insyaAllah. Baik, ini kita ganti kitab pula. Ikhlaq na'lain. Ikhlaq na'lain. Ikhlaq na'lain. Ya Rabbu depan insyaAllah. Allah.
sebab kun abdallah tu tak siap lagi, baru duk tulis insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad